بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sejak azali Allah Taala berikan ini Allah Taala berikan kita bersama-sama sambil belajar berbudaya haji, ilmu tauhid asli dan ilmu agama yang lainnya. Seperti biasa kita mulakan dengan surah Ibrahim, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah Ta'ala yang berusaha dan mengurusi Masjid Taman Suri Berada, yang menghormati dan juga mengurusi masjid, bersama dengan masjid, dan bersini tuan-tuan imam dan pimpinan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin oleh Syekh Zainul Abidin bin Ahmad Al-Khattabi, terkenal dengan nama Tuan Minah. Asalnya kitab Jawi sudah dialih ke tulisan bumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Ini adalah salah satu kitab syarah bagi Matan Ummul Barahin oleh Imam Sanusi. Bersambung pada bab kelebihan orang yang berilmu. Adapun orang yang alim, yang ada pengetahuan, yang ada ilmu, yang tiada mengamalkan ilmunya atau dituntut ilmu itu bukan kerana Allah, seperti kosot niat akan bersedap-sedap dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang semasa dengan dia, dan supaya cenderung muka manusia kepadanya, dan supaya menghimpunkan kekayaan dunia, maka bukan ia mengambil pusaka daripada anbiya, iaitu nabi-nabi. Alhamdulillah. Jika dikekalkan kosotnya, dikekalkan niatnya itu, tetapi ia mengusahakan meruntuhkan agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan membinasakan dirinya. Alhamdulillah. Dan sebab besar martabat orang alim, orang pandai, orang berilmu pada Allah Ta'ala dan pada dunia yang itu, maka jadilah kebanyakan daripada manusia yang jahil mendakwa dirinya alim. Sebab apa? Sebab besar martabat orang alim pada Allah Ta'ala dan pada dunia ini. Jadi orang yang jahil mendakwa dirinya alim. Ini nasihat kepada diri saya juga, ya? Nasihat kepada diri saya juga. Dengan mentang-mentang ada tauliah daripada Majlis Agama Islam di Johor, mentang-mentang ada banyak kitab, jangan pula saya rasa diri saya alim, kan? Dulu saya selalu pesan, kita ni bukan orang alim, kita bukan ulama. Kita ni tukang baca kitab ulama. Kita ni tukang baca kitab orang alim sahaja. Tukang baca. Tuan-tuan kalau dapat melepasi interview
guru takmir Majlis Agama Islam di Johor dan dapat baca kitab-kitab Turah ni, sama lah, macam saya. Cuma tuan-tuan ada komitmen lain. Kalau tak, boleh je mohon tauliah berguna. Tapi ada tapisan. Akan ditanya tentang tauhid, akan ditanya tentang fikih, akan ditanya tentang tasawuf. Ada mufti, timbalan mufti yang panel penanya. Baik. Seperti kata Syekh Abdullah, jadi orang yang jahil mendakwa dirinya alim. Jadi guru saya pesan, jangan rasa kita ni alim. Kita ni tukang baca kitab orang alim, tukang baca kitab ulama. Seperti kata Syekh Abdullah Syamsuri di dalam syarah Nadam Ar-Rahbiyah, wa kafa bil ilmi syarafan anna kulla ahadin yadda'ihi wa bil jahli qubhan anna kulla ahadin yankiruhu. Artinya, dan memadalah, cukuplah ilmu itu, kemuliaannya, kemuliaan ilmu itu cukup tahu, diketahui dengan bahawa tiap-tiap seseorang itu mendakwa dirinya berilmu. Ilmu itu mulia. Kita tahu ilmu itu mulia. Macam mana kita tahu ilmu mulia? Setiap orang mengaku dia ada ilmu. Kalau budak sekolah, tuan-tuan, kita pergi kelas hujung sekali. Kelas hujung tu pula budak tu kalau periksa memang nombor last sekali. Kalau kita tanya lah, ni soalan ni tak boleh ditanya. Ada seorang guru mungkin dia tak boleh tanya, awak bodoh tak boleh. Tapi andai kata kalau ditanya, dia akan jawab, cikgu, sebenarnya saya ni pandai, cuma saya nak bagi chance kat orang lain. Dia tak akan mengaku dia bodoh. Tak? Contoh seperti orang gila dia tak mengaku gila, kan? Pergi dekat, tak payah tanya nama, tak jauh sangat, pergi dekat hospital Tampoi, tempat Keluang Men. Keluang Men tu kita Tampoi tu. Pergi sudah Tampoi, tanya pasal dia, awak gila kan? Tak ada, anak tu, saya saja terus tu. Orang gila tak mengaku gila, orang bodoh tak mengaku bodoh. Pasal apa? Gila, bodoh tu kan gila. Jadi semua nak mengaku berilmu. Baik kamu, tambah lagi sikit. Kalau kat sekolah, saya sebagai cikgu, bila nak mengajar tu, ajar satu ni, kata nama ni tahu tak? Apa tentang dia? Tahu, semua pun tahu. Apa dia tu, awak ni zikri bangun, cuba baca apa maksud, kata apa, macam mana nak tahu tanda-tanda kata nama ni. Lupa lah, lupa. Tadi kata tahu. Ni tanda-tanda kata kerja ni macam mana? Nak tahu ni kata kerja tu, kata nama tu, kata sendi nama ataupun kata adjektif tu, kan? Apa tanda-tanda dia? Contoh kata adjektif, mesti ada apa depan dia. Boleh letak apa? Letak kata penuh, wat semua. Sambung boleh tak? Wat. Okay. Contohnya sangat. Jadi kalau ditambah, boleh ditambah sangat kat depan, apa dia kata adjektif. Contoh, kuat, sangat kuat, sesuai tak sesuai. Jadi kuat adalah kata adjektif. Tapi kalau perkataan tu berdiri, boleh tak kita tambah sangat berdiri? Tak sesuai. Tak sesuai, dia bukan kata adjektif. Dia boleh ditambah sedang. Sedang kata bantu aspek. Jadi kalau yang boleh tambah kata bantu, sangat dengan sedang, dia kata kecil. Tahu tak ni? Tahu. Jangan bantu ni. Tak ada yang nak mengaku tak tahu. Satu lagi last, yang habis ngajar,
Siapa ada apa-apa nak tanya, siapa yang tak tahu lagi cuma nak tanya apa-apa, tak ada seorang kat sana. Siapa? Kalau angkat tangan tu mana tak tahulah. Walaupun ada soalan tu tak boleh angkat. So malu. Malu. Tapi dah basuh dia lagi kan. Dia suruh tanya, awak tanya sekarang dia masa exam angkat tangan tadi tak boleh jawab. Cikgu tak boleh jawab. Barulah dia tanya angkat tangan. Yang nanya tu, soalan yang ditanya tu semua nak tanya, tapi dia seorang yang tak mahu tanya. Itu bagus dia menanya tu. Dia menyelamatkan kawan-kawan yang lain tu kan. Baik semua. Jadi semua orang mengaku berilmu. Kenapa? Sebab ilmu itu mulia. Dan memadalah, cukuplah jahil itu, bahasa Arab jahil, bahasa Melayu itu bodoh. Memadalah, cukuplah jahil itu kecelaan bahawa tiap-tiap seorang itu enggan, tak nak ia akan dirinya daripada jahil. Yang ini benci ia kalau dibangsakan, dikatakan orang akan dia itu jahil. Dia tak suka orang cakap bodoh. Walaupun di kelas terakhir, walaupun isu nombor last, corot orang kata. Tak suka. Sebab tu undang-undang sekarang tak boleh cikgu, tak boleh cakap anak dia bodoh. Dia belum pandai. Bila dah pandai, wallahu a'lam, itu pandai. Dia cikgu, ini cikgu kan. Dia murid bodoh ni tak ada cikgu. Yang ada tu murid malas. Jadi kita jangan cakap murid itu bodoh. Dia mungkin dia malas. Dia sebenarnya pandai je. Betul juga kan. Kalau pandai macam mana pun malas dia tak duduk juga biasa kan. Betul kan. Baik, faedah. Ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan ilmu. Riwayat daripada Dailami, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, akan sabda Nabi SAW dikatakan bagi orang yang alim itu pada hari kiamat, syafaatkan olehmu daripada muridmu, dan jikalau sampai bilangannya seperti bintang di langit sekalipun. Hadis Rasulullah SAW, orang yang ada ilmu, orang alim, dia boleh syafaatkan. Syafaatnya itu selamatkan seseorang yang sudah nak dimasukkan ke neraka, diselamatkan. Tak dimasukkan ke neraka, malah dimasukkan ke dalam syurga. Itu syafaat. Dan riwayat daripada Malik Ibnu Dinar, barang siapa menolong dia akan orang yang menuntut ilmu, dia tolong dia, tak menuntut ilmu, dia tolong dia, diberikan dia oleh Allah Ta'ala suratnya, suratan amalnya dengan tangan kanan. Itu petanda yang baik. Dan barang siapa kasih ia, suka ia akan orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya kasih ia, suka ia akan anbiya, nabi-nabi. Dan barang siapa kasih ia akan anbiya, nabi-nabi, adalah ia sertanya dalam syurga, adalah ia sertanya dalam syurga. Siapa yang sukakan, kasihkan anbiya, dia akan bersama dengan anbiya, nabi-nabi di dalam syurga. Dan barang siapa benci ia akan orang yang menuntut ilmu, dahlah dia tak menuntut ilmu, dia benci pula, tak suka betul orang menuntut ilmu, tak tahulah apa sebabnya. Maka sesungguhnya benci ia akan anbiya, seolah-olah dia benci nabi-nabi, maka balas dia neraka jahannam. Dan bahawasanya bagi talibun ilmi, penuntut ilmu, itu syafaat. Syafaat itu tadi lah, menyelamatkan orang yang nak dimasuk ke dalam neraka, diselamatkan masuk dalam syurga. Seumpama syafaat anbiya, syafaat nabi-nabi. Dan baginya pada syurga Jannah Al-Firdaus, Jannatul Firdaus, 10,000 mahligai. Bukan satu, 10,000 mahligai.
Berapa lama nak masuk tu? Kalau satu hari satu mahligai 10,000 hari lah. Itu kalau satu mahligai satu hari lah. Habis kalau kita masuk mahligai pertama, yang lain tu tak bergantung. Ni kat syurga. Syurga tak ada bergantung, tak ada. Dia penjaga dia. Yang bergantung tu kat dunia. Tak payahkan rumah lain, bilik aja lama tak dimasuk. Ada yang menunggu kan? Ada yang masuk. Dan pada syurga Jannatul Khulud 100,000 dusun kebun daripada nur, daripada cahaya. Dan pada syurga Jannatul Ma'wa 30,000 darjat daripada yakut yang merah. Dan baginya dengan tiap-tiap dirham yang dia nafkahkan, kalau kita ringgit lah, yang dia nafkahkan, belanjakan di dalam menuntut ilmu itu. Nak menuntut ilmu, belanja apa? Macam-macam, beli gitar, nak pergi ke tempat menuntut ilmu, naik apa, kalau naik kereta, minyak kereta lah. Kenderaan tu, beli kenderaan tu, motor kereta. Setiap dirham, maknanya satu dirham yang dia belanjakan untuk menuntut ilmu itu dibalaskan anak bidadari 9 bintang di langit dunia. Itu satu dirham. Maknanya tiap-tiap dirham tu satu dirham 9 bintang di langit dunia dan 9 bintang malaikat. Berapa banyak bintang di langit dunia? Tak terkira. Tak ada setakat ni saintis dapat mengira berapa jumlah bintang yang dapat dilihat lah. Itu yang belum dilihat lagi. Satu dirham 9 bintang bidadari. Bidadari ni Ustaz, yang perempuan ni bidadari juga ke? Soalan kan. Ustaz kalau situ mesti bidadari. Tapi yang perempuan kan bidadari juga. Dia cerita soalan tu ada dalam kitab Tawbihul Adillah. Saya tak bawa pun tak ada. Rezeki saya bawa kan. Dan kalau ingat ada soalan, kalau perempuan kalau lelaki di dalam syurga diberi ganjaran bidadari, kalau perempuan bagaimana? Jawapannya, kalau perempuan meninggal dunia dalam keadaan ada suami, maka kat dunia dia ada suami lah. Tak kira lah suaminya meninggal dulu ke tak ke, tapi ada berkahwin, maka di dalam syurga nanti suaminya lah bidadari. Kalau Ustaz tak ada orang lain, Ustaz tak ada bidadari lain. Jangan risau, suami awak di dalam syurga nanti bukanlah macam suami awak kat dunia ni. Dia punya handsome berpuluh kali ganda, dia punya kekuatan berpuluh kali ganda. Kalau yang tak bersuami meninggal dunia, tak pernah kahwin, dia meninggal dunia perempuan tersebut, maka dan dia orang yang baik, solehah, maka ganjarannya bidadari lah. Bidadari. Macam mana kita tak tahu, Allah Ma'alam bidadari lah. Ada jawapannya. Baik, sambung. Dan barang siapa berjabat tangan bersalaman akan orang yang menuntut ilmu, dia tak menuntut ilmu, dia salam, dia jabat tangan. Nescaya diharamkan oleh Allah Ta'ala akan jasadnya atas api neraka. Tak temu api neraka, apatah lagi yang menuntut ilmu. Dan barang siapa menolong dia akan orang yang menuntut ilmu, dia cuma tolong. Di surat ditulis oleh Allah Ta'ala baginya akan kelepasan daripada api neraka. Ketahui olehmu dan bahawa orang yang menuntut ilmu itu apabila mati ia diampun oleh Allah Ta'ala bagi orang yang hadir jenazahnya. Diuruskan jenazahnya tu, mandikan, dikafankan, disembahyangkan, dikebumikan. Yang hadir itu diampunkan Allah Ta'ala. Apatah lagi yang mati. Dan ketahui olehmu bahawa sehilang ulama itu hilanglah ilmu.
pasal ulama yang menyampaikan ilmu Terus sebab kita belajar di kitab ulama Dan barang siapa menyakiti akan talibul ilmi, sakitkan hati. Awak datang untuk ilmu, kau sakitkan hati. Diperli-perlinya. Kau nak belajar ke? Contoh. Sakitkan hati lah. Macam nanti cara menyakitkan hati itu, dilaknat oleh malaikat akan dia dan berjumpa dia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan iaitu atasnya marah Allah Ta'ala. Marah maknanya tu Allah tak redha. Jangan pula kita ingat marah Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala tu ada mukanya garang tu, bukan begitu maksud marah tu. Marah dekat sini maksudnya Allah tak redha. Tak redha dan tak suka. Jadi jangan sampai kita menyakiti talibul ilmi. Kalau kita sama-sama talibul ilmi, sama-sama belajar, jangan sakitkan hati kawan. Dan budak dia macam tu dengan kawan, dengan cikgu baik. Kau main hormat. Kat sekolah tu kalau salam, tunduk bagian, cium tangan, bunyi. Tapi dengan kawan tu, dia punya apa dia panggil, dia punya menghina, ataupun dia body shaming ke, ataupun dia malukan kawan dia tu, bukan main. Itu bukannya adab orang belajar. Dia menyakiti orang yang menuntut ilmu, walaupun dia sendiri menuntut ilmu. Jadi kita elakkan, jaga adab dengan kawan. Kalau saya gurau Ustaz, gurau jangan sampai menyakitkan hati. Tak pandai gurau yang tak menyakitkan hati, dan jangan gurau. Tak. Ketahui olehmu bahawa barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu dengan 1 dirham, dia tolong orang yang menuntut ilmu dengan duit. Menyuka akan dia oleh malaikat tatkala hendak keluar nyawanya dengan syurga. Masa dia nak meninggal dunia, malaikat akan tunjukkan isi syurga. Jadi maksudnya dia nak meninggal dunia tersenyum, kan? Macam seperti Nabi Alibaba yang aku, kan? Ketua perompak tu ditikam masa nak mati, senyum. Alibaba pun tanya dia, kenapa kau senyum? Aku mati dalam iman. Ketua perompak mati dalam iman. Macam mana perbahasannya? Cerita tu pengarahnya Piramli Kong dan kitab. Bukti dia tu pelakon ketua perompak, ketua penyamun. Dia bukan penyamun, ketua penyamun. Memang kaki jahat lah, memang jahat. Cerita ni kan duduk dalam gua, mana ada orang penyamun sembahyang, tak ada sembahyang. Minum cerita ni tu lah, suka dia, dia marah semua, tak ada kan. Cerita ni macam tu lah, dia berpoya-poya tu semua kan. Dibunuh, dia kata tak mati lagi iman. Macam mana perbahasan dalam kitab tauhid. Sebelum ni dah dibahaskan, kita ulangkan juga. Orang Islam meninggal dunia dalam keadaan buat dosa besar. Apa dosa besar dia buat? Dia penyamun, ketua penyamun, dosa besar lah. Penyamun, mencuri atau orang kaya dengan mencuri. Jadi ketua penyamun dosa besar lah. Tapi bila dia tinggal dunia, adakah dia masih beriman? Adakah dia masih Islam? Dalam kitab tauhid, kitab salah satu kitab Najin ni, dia masih lagi beriman. Ini kita ulang kaji lah yang lepas. Saya lupa dalam surah kan. Dia orang Islam yang beriman tetapi yang berdosa besar.
Maknanya bila dia meninggal dunia, dia akan disiksa sebanyak mana dosa-dosa yang dibuat, sebanyak mana penyamunan yang dibuat sepanjang hidup dekat dunia. Setelah habis disiksa sebanyak mana penyamunan dekat dunia tu, akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga juga. Dia akan dimasukkan dalam syurga juga akhir tu. Kenapa? Sebab dia masih percaya menyamun tu dosa, menyamun tu haram. Dia tak menafikan dia menyamun ni memang dosa, aku tahu, cuma dia belum taubat. Dalam cerita tu tak ada pun dia kata menyamun ni sebenarnya tak dosa, tak, dia tak sebut. Sebab tu Piramli berani buat dialog. Bila ketua penyamun dibunuh, dia boleh cakap mati dah jadi iman. Dia senyum sengih-sengih dia kan. Itu penonton tu kalau yang tak cukup mendalam ilmu tauhid dia ni, apa pula itu penyamun mati dan iman, masuk neraka. Memang masuk neraka, masuk neraka selama-lamanya. Tak selama-lamanya. Selagi mana, sebanyak mana dosa dia tu kan, selagi mana dia tak menafikan keharaman menyamun, tak menafikan dosa menyamun tu, dia masih beriman. Tapi tak sembahyang Ustaz. Dalam kitab Paku Iman, sebelum ni kita baca kan kitab Paku Iman, satu orang yang tak mengerjakan ibadat, tetapi dia tak menafikanlah ibadat tu, kewajipan ibadat tu. Sepanjang hidup dia tak sembahyang sekalipun, dia masih lagi Islam, dia masih lagi beriman, tetapi berdosa besar. Berdosa besar. Fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawasanya orang yang Islam mati dengan berbuat dosa besar, dia masuk neraka sebanyak mana dosa yang telah dibuat, dan akhirnya akan masuk ke dalam syurga juga. Berbeza dengan fahaman Mu'tazilah, fahaman sesat Mu'tazilah. Fahaman sesat Mu'tazilah berfahaman orang yang Islam tetapi berbuat dosa besar, meninggal dunia, dia berada antara dua tempat, manzilatun baina manzilatain. Maknanya kat mana? Syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk, tengah-tengah. Itu fahaman sesat Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah dihukumkan tidak kafir oleh sebagian ulama dan dihukumkan kafir oleh sebagian ulama yang lain. Yang mengatakan tak kafir itu sebab dia masih mengatakan kuasa itu daripada Allah Ta'ala juga. Itu ada perbahasan panjang dia. Dia walaupun dia tak kafir tetapi ahli bid'ah. Maknanya bid'ah apa? Bid'ah dari segi akidah. Dia berfahaman dengan fahaman yang tak pernah dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, sambung. Sambung Jadi barang siapa menolong akan orang menuntut ilmu dengan satu dirham, yang pula jadi ulang kaji dia, menyuka akan dia oleh malaikat tak kala nak keluar nyawa dengan syurga. Itu cerita ni, apa nama ni, perompak tu mati senyum tu kan. Bukan sekadar senyum, aku mati dan iman tu kan. Dan dibukakan pintu daripada nur cahaya pada kubur. Dekat kubur dah dibuka dah pintu syurga kan. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban min al-ilmi ya'malu bihi wa yu'allimuhu ghayrahu kana khairan lahu min 500 raka'ah. Artinya barang siapa belajarkan satu bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dan dia tidak mengajar akan orang lain, adalah dia terlebih baik daripada sembahyang 5 sambungan.
500 rakaat yang dirukuknya. Jadi niat menyampaikan. Walaupun tak sampai ke tahap ambil tauliah majlis Islam lebih dulu, mengajar di masjid atau surau, ataupun mengajar di sekolah agama atau di madrasah, sekurang-kurangnya kita niat ataupun kita sampaikan kepada isteri dan anak-anak atau kawan-kawan, atau saudara mara. Kalau tak nak ustaz, bukannya dia nak terima, nak terima tak nak terima tu nombor 2. Penting kita sampaikan. Kalau susah, bawa isteri itu atau anak itu kepada yang pandai menyampaikan. Saya faham ustaz, tapi tak pandai nak terangkan balik. Bawa. Sebab tu sekolah agama Johor itu ditubuhkan untuk memudahkan kita mak bapak ni, apa nama ni, supaya anak tu dapat pendidikan agama. Ada mak bapak yang dia boleh terangkan, ada mak bapak yang tak boleh, ataupun boleh tapi masa tak ada. Jadi bina sekolah agama Johor, kan? Kalau dah besar anaknya, dah malu nak masuk sekolah agama, duduk kuliah masjid surau yang ada bab tauhid, fikih, tasawuf, Dan pada satu riwayat, man ta'ala baban minal ilmi ya'malu bihi wa yu'allimu ghayrahu kana khairan lahu min alfi raka'atin raka'atan. Artinya lebih kurang, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya hendak beramal ia dengan dia. Ilmu tauhid ni nak beramal macam mana ustaz? Kalau ilmu fikih, bab sembahyang, puasa, zakat, kan kita amalkan dengan anggota badan. Tauhid ni nak beramal dengan macam mana ustaz? Tauhid amalnya dengan hati. Tauhid ni kepercayaan, keyakinan. Kepercayaan, keyakinan tu dalam hati, amalan hati. Hati tu percaya macam mana kepada Allah Ta'ala. Mengenal Allah tu macam mana? Allah tu Tuhan. Macam mana yang dikatakan Tuhan? Nak kenal Tuhan, belajar sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat Tuhan? Jadi ilmu tauhid beramal dengan hati, beramal dengan dia dan mengajar dia akan yang lainnya. Nescaya Allah yang lebih baik baginya daripada 1000 rakaat sembahyang yang dirukuknya akan dia. Ada satu bab berapa minit sahaja atau berapa jam, sembahyang 1000 rakaat ni, boleh jam-jam, kan? Sembahyang tarawih 23 rakaat masuk witir, berapa minit? Faisya tu katalah 1 jam lebih kurang. Kalau Imam Najib ke Imam Ismail baca surah panjang sikit, mungkin lebih sikit, betul kan? 1 jam setengah. Ada orang yang suka cari yang lebih pendek. Kau nak tahu ni masjid lagi tinggi, cepat. Sini habis pukul tu 9.30. Tambah Halo 9 siap, kan? Itu bukan sinilah tempat lain, Sebab sini insyaAllah dia lagi suka yang lagi lambat. Sembahyang tarawih ini 1 rakaat atau 23 rakaat 1 jam, katalah lebih kurang. Ini 1000 rakaat agak-agak berapa jam tu? Satu hari satu malam pun tak habis lagi. Tapi pahala kalau kita belajar satu bab yang ilmu menyamai. Bukan menyamai, lebih baik dari bab. Dan cerita daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila mutaqa'illahi minan nari falyanzur ila al-muta'allimina wal mustami'ina fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannati wa ma dama yamshi 'alal ardi fal ardu tastaghfiru lahu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu wa syahidati al-malaikatu lahu annahum muntaqa'ullahi minan nar.
Penting yang dikurang barang siapa kasih suka bahawa hendak memandang kepada kemerdekaan Allah dan ke api neraka, maka tak ia menilai melihat orang yang belajar ilmu dan kepada orang yang mendengar, maka demi Tuhan yang diri Muhammad itu di dalam tangannya, iaitu kudratnya, tangan Allah, iaitu kudrat Allah, kuasa Allah. Tiada daripada orang yang belajar dan orang yang mendengar yang berjalan dia kepada pintu ilmu melainkan surat tulis oleh Allah baginya dengan tiap-tiap satu langkah itu ibadat setahun. Satu langkah ibadat setahun. Ya Allah, besarnya pahala. Ustaz, saya tak mampu nak melangkah. Ustaz, dari rumah saya jauh. Ni kita Ustaz, boleh. Habis macam mana pahala tu tak tahulah. Ada yang kata pusingan tayar. Satu pusingan tayar kira macam satu langkah lah. Kalau macam tu saya kecilkan tayar Ustaz, sekali lah. Tayar besar pusingan dia sikit, tayar kecil lagi banyak pusingan sekali lah. Macam mana jadi kereta dia atau mana. Satu langkah ibadat setahun. Ya Allah, ya Rabbi, ibadat setahun tuan. Bukan sikit-sikit ibadat setahun. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap qadam, iaitu tiap-tiap langkah satu dusun, satu kebun di dalam syurga, ada buah-buahan. Dan selama berjalan dia di atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya. Ya Allah. Cuma tak dengar je tuan-tuan. Kalau dengar sudah begitu, Astaghfirullahaladzim. Tak jadi berjalan kan? Itu hikmahnya tak dengar kan? Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi diampunkan dosanya dan disaksikan oleh malaikat. Disaksikan oleh malaikat. Apa penyaksian malaikat bagi mereka itu bahawasanya kemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka. Malaikat menjadi saksi orang yang menuntut ilmu ini, pelepasan daripada api neraka. Besar kelebihan itu. Jadi itu yang belajar atau ulang kaji ini teruskan, dan sampaikan juga kepada rakan-rakan kita yang lain, supaya mereka pun apa nama ni, suka untuk menuntut ilmu. Kalau terlalu busy sangat, online lah, ataupun apa nama ni, tak selalu ada masa free, apalah, tengoklah apa nama ni, pelajaran online. Macam saya sendiri ada channel Edit Hanal kan. Baik, jadi dalam masa isyak cukuplah kata tuan-tuan. Beberapa perkara ni banyak kelebihan ilmu. Kitab Tauhid tapi disebutkan juga kepentingan ataupun kelebihan menuntut ilmu, supaya terus menuntut ilmu, jangan berhenti, kerana ajaran sesat tak putus asa menyampaikan kesesatan. Jadi kita pun jangan putus asa, ulang kaji dan sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.